Baca doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mana atas? Allahumma maftah alaina ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sekejap Okey, buka buku teks semua, muka surat yang hari tu muka surat apa dah? Solat jamaah, tajuk last sekali. Sama je. Muka surat 54 Muka surat 54 semua. Okay, tutup mic semua, Auni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung yang hari tu mata pelajaran kita muka surat berapa? Muka surat 59. Tapi nak ulang sikit lah, dah lama tinggal kan. Tak apa. Buka balik muka surat 50. Buka balik muka surat 50. Buka balik muka surat 50. Kita kena kenal balik apa itu jamak. Betul, baru kita mula balik. Tajuk baru kita muka surat 59 tu. Okey. Yang baru masuk muka surat 50, kita ulang sikit yang hari tu. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan solat jamak dan qasar tu. Jamak tu apa? Solat jamak tu apa? Qasar tu apa? Iaitu solat jamak ialah ingat. Jamak ni maksud dia menghimpunkan solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu solat. Jamak ni apa? Kumpul lah kita katakan. Jamak ni adalah kumpul. Jamak ni adalah kumpul ataupun himpun dua solat fardu sahaja pada waktu solat, pada satu waktu solat. Yang tu adalah dimaksudkan dengan jamak. Contoh zuhur dengan asar kumpul pada waktu zuhur ataupun kumpul pada waktu asar. Itulah yang dimaksudkan dengan jamak. Qasar pula apa? Solat qasar ialah memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat, iaitu solat zuhur, asar dan isyak sahaja. Ingat, kalau nak qasar ataupun nak pendekkan solat hanya pada solat yang ada 4 rakaat saja, iaitu solat zuhur, asar dan isyak saja. Selain pada itu, solat subuh dan maghrib tak boleh qasar, tapi boleh jamak Tapi ingat, solat subuh tak boleh jamak dan tak boleh qasar. Solat subuh terkeluar dah sebab memang dah 2 rakaat kan. Lepas tu dilakukan pada awal waktu. Tak ada jadi masalah. Nak jadi masalah ni nak boleh bagi rukhsah ni ataupun kemudahan ni hanya pada 4 waktu ni saja. Zuhur, asar, maghrib dan isyak. Yang boleh himpun. Okey, kita tengok solat zuhur hukum hukum menjamak adalah diharus. Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Tapi bila mana kita rukhsah ni, kemudahan ni, kita bolehlah buat kan. Kadang-kadang kita pun kena praktik apa yang kita belajar kan. Jadi buatlah. Okey, tak apa ni syarat ni. Tak apa ni syarat kita belajar dah kan. Ingat antara syarat yang penting dia mesti apa? Perjalanan tidak kurang lebih daripada 2 marhalah, iaitu bersamaan lebih kurang 89 km. Kalau nak jamak dan qasar, mestilah perjalanan kamu tu melebihi daripada 89 km ataupun 2 marhalah. 2 marhalah tu kiranya 89 km lah lebih kurang. Kalau macam itulah. Lepas tu apa lagi? Berkekalan. Ni antara syarat-syarat sah solat jamak dan qasar. Ada berapa ni? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 syarat sah solat jamak dan qasar. Ni kita ulang ulang secara cepat. Jamak, ingat jamak ada dua pula, iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim ni apa? Dah nama pun takdim. Takdim ialah menghimpunkan ataupun kumpulkan dua solat fardu dan dilakukan pada waktu solat yang pertama. Contoh zuhur dengan asar. Boleh buat yang kita jamak takdim ni boleh buat pada waktu zuhur. Jamak takdim tu waktu zuhur. Takdim ni apa? Kita punya awal waktu. Jadinya solat zuhur dengan asar, siapa yang awal waktu? Solat apa yang awal waktu dulu? Solat apa yang solat dulu? Solat zuhur kan? Jadinya solat zuhur tu dinamakan solat takdim, waktu takdim, iaitu di awal solat pada waktu solat yang pertama. Zuhur dengan asar, zuhur dulu kan? Jadinya kamu jamak ataupun kamu himpun solat asar dan zuhur tu pada waktu zuhur. Jadinya kamu semayang, kamu solat zuhur dan asar tu pada waktu zuhur dan kamu himpunlah kat situ. Zuhur 4, asar pun 4. Jadinya kamu buat 8 lah, tapi sekali kita akan masuk qasar pula. Ni kita sekarang kamu tunggu untuk jamak sahaja. Jamak ni himpun maksud dia. Tu antara dimasukkan dengan jamak takdim. Tentu contoh zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak pula. Maghrib dahulu kan. Jadinya maghrib tu adalah solat awal waktu. Bukan solat awal tu, solat waktu pertama, maghrib dengan isyak. Jadinya kamu himpun, kamu ambil solat isyak tu, kamu semayang pada waktu maghrib. Lepas kamu semayang maghrib, kamu niat jamak takdim siap-siap. Lepas tu kamu bangun terus semayang fardu isyak. Yang tu adalah dimasukkan dengan jamak takdim. Okey, yang tu ingat jamak takdim ni, ingat jamak takdim solat pada waktu yang pertama, zuhur dan maghrib. Zuhur dan maghrib tu adalah waktu pertama. Tu adalah takdim. Jamak takhir pula ialah apa? Jamak takhir ialah menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan pada waktu solat yang kedua. Contoh, solat zuhur dan asar kan? Solat zuhur dan asar, mana waktu yang kedua? Asar lah kan? Jadinya kamu contoh kamu tertinggal solat, kamu dalam perjalanan dah lebih daripada 89 km kan? Lepas tu kamu tak semayang solat zuhur. Waktu zuhur dah habis. Jadinya kamu boleh himpunkan solat zuhur kamu tu pada waktu asar dengan menghimpunkan. Yang tu lah dinamakan sebagai jamak takhir. Kamu semayang asar dulu kan. Lepas tu kamu niat takhir. Kamu semayang asar, solat jamak takhir ni. Lepas tu kamu himpun, kamu bangun dah habis semayang asar. Kamu bangun lagi sekali. Kamu semayang niat pula solat jamak takhir untuk solat fardu zuhur. Yang tu adalah jamak maksud ataupun erti jamak takhir. Jamak takhir ni apa? Solat dia solat yang kedua. Zuhur dan asar semayang pada waktu asar. Maghrib dan isyak semayang pada waktu maghrib. Jadinya waktu zuhur dan maghrib tu kamu tak payah semayang lah sebab kamu dah jamak takhir. Kamu injak ke belakang. Kamu himpun pada waktu yang ke belakang, waktu yang kedua. Yang tu adalah dimasukkan dengan jamak takdim dan jamak takhir. Okey, kita tengok. Yang ni adalah yang solat zuhur. Yang ni contoh niat lafaz niat solat jamak takdim. Contoh macam mana? Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ilaihi al-'asri. Asru ke asru tu? Ilaihi asru. Usalli fardal zuhri 4. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat dihimpunkan. Majmu'an ni maksudnya dihimpunkan. Ilaihi kepadanya solat zuhur tu lah asar kerana Allah Ta'ala. Yang ni lafaz niat jamak takdim. Lepas kamu semayang ni 4 rakaat semayang zuhur ni, masa kamu nak semayang zuhur kamu niat ni dulu. Ingat yang ni berlaku pada waktu awal pada waktu solat yang pertama, zuhur. Contoh zuhur dengan asar, kamu semayang pada waktu zuhur. Okey, kamu semayang zuhur, kamu niat ni, lepas tu dah habis 4 rakaat, kamu bangun pula. Niat ini usalli fardhu asri 4 rakaatin majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Nampak beza sikit. Kena hafalan ni, nanti berguna ni untuk kamu ni.
Usolli fardul asri, sahaja aku solat fardu asar. Ingat kamu sembahyang fardu asar ni pada waktu zuhur itu dimakan sebagai jamak takdim. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat dihimpunkan kepada waktu zuhur kerana Allah Ta'ala. Rasul sembahyang 4 rakaat lah. Ni tak masuk qasar lagi, baru jamak. Ini ada contoh nafas niat. Yang ni kena tulis juga ni. Susah lagi kita buat. Okey. Yang tu antara contoh lafaz niat takdim. Kita tengok contoh lafaz niat takhir pula macam mana. Yang ni contoh ni solat maghrib dan isyak sama je. Ini untuk jamak takdim. Yang ni untuk jamak takhir pula. Contoh macam mana? Lafaz niat solat jamak takhir macam mana? Niat takhir ialah sembahyang di waktu yang kedua. Contoh, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'a takhiri lillahi ta'ala. Contoh kamu nak sembahyang contoh kamu nak fadlan. Contoh kamu tertinggal solat zuhur tapi kamu kena niat siap-siap lah. Kamu kena niat, katakan contoh kamu kata kamu dalam perjalanan, kamu waktu zuhur dah ni kan. Maksud kamu kata jangan kot kan, sembahyang payah nak berhenti, air tak ada apa semua, contoh macam tak ada tempat nak sembahyang ke, baju kotor ke apa, tak kisahlah apa, tapi kamu masih dalam perjalanan. Lepas tu kamu kata kita jamak takhir lah, kamu kena niat siap-siap. Lepas tu dah habis waktu zuhur tu, kamu dah masuk waktu asar, kamu boleh berhenti sembahyang dengan niat ni lah. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'a takhiri lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat secara jamak kerana Allah Ta'ala. Ustaz tak pastilah dia punya susunan dia. Contoh kalau waktu asar, kamu kena sembahyang asar dulu baru zuhur. Ada yang kata kamu kena sembahyang zuhur dulu waktu asar. Nanti ustaz confirm dengan kamu. Sebab kalau contoh dia kita apa contoh kamu jamak takhir kan kamu jamak takhir kan pada waktu asar. Ada yang kata kamu kena sembahyang kamu kena niat asar dulu. Sebab apa? Nak memuliakan waktu asar tu. Betul? Yang tu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kamu boleh juga sembahyang pada waktu, kamu boleh sembahyang asar pada waktu zuhur. Kamu boleh sembahyang zuhur dulu untuk mengawalkan ataupun untuk awalkan kita panggil, untuk mendahulukan waktu yang sebelumnya. Nanti ustaz confirm dengan kamu mana elok lagi. Selalunya ustaz sembahyang pada asar dulu. Lepas tu baru zuhur. Lepas tu kamu perasan niat dia sama je. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin jama'at takhir. Macam tu je. Sama je, yang beza asar dengan zuhur ni je. Tak kisah mana dulu. Apa nanti ustaz confirm balik dengan kamu. Mana lagi afdal? Zuhur dulu, kamu sembahyang, kamu jamak takhir ni waktu zuhur dulu ke waktu asar dulu? Tapi ada yang pendapat kata yang paling elok waktu asar dulu lah, sebab kamu memulakan waktu asar dahulu. Lepas tu baru zuhur. Sebab tu dinamakan sebagai jamak takhir, jamak melewatkan waktu. Yang ni adalah contoh niat dia. Yang ni pun kamu kena hafal. Nanti kamu kena tulis benda ni. Itu tak tulis lagi kan? Apa yang kita tulis. Okey, yang seterusnya. Yang ni contoh jamak takhir pada waktu isyak. Kamu dah terlepas maghrib dalam perjalanan ni, dah lebih daripada 9 km ni. Kamu dah terlepas waktu isyak, waktu maghrib. Lepas tu kamu niat siap-siap lah hati. Syari nak mayang waktu jamak takhir waktu isyak lah. Jamak takhir. Lepas tu kamu himpunlah maghrib dan isyak pada waktu isyak. Kamu himpun maghrib, solat fardu isyak dan maghrib pada waktu isyak. Yang tu adalah dimaksudkan dengan jamak takhir. Ingat, yang ni jamak saja Ada dua, jamak takdim dengan jamak takhir. Kita tengok qasar pula apa. Ni tajuk kita ni. Ni barulah masuk tajuk kita. Usolli ni ni ada contoh 59. Lafaz niat qasar. Usolli fardhu zuhri raka'atain qasar li ta'ala. Tak apa, yang ni kita amal ni terus. Yang ni untuk satu waktu saja. Yang ni muka surat 59 ni kamu lafaz niat solat jamak dan qasar. Kamu boleh himpun terus jamak dan qasar, himpun pada waktu pada sekaligus lah. Maksudnya kamu himpun, kamu pendek. Yang tu dia dimasukkan dengan jamak dan qasar. Sebab tu kalau kamu perasan orang yang bermusafir, selalunya dia akan qasar jamak dan qasar terus. Jadi dia akan himpun solat zuhur dan zuhur
asar pada waktu yang sama dan dia akan pendekkan terus. Contohnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi bila mana qasar, Assalamualaikum Alim. jadi kesalam. Dua jadinya 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu kita dinamakan sebagai pendek ataupun memendekkan waktu solat, bukan memendekkan solat, memendekkan rakaat solat. Kita tengok contoh lafaz niat dia. Baru masuk ke solat 59. Okey, solat jamak takdim dan qasar. Jamak takdim dan qasar. Jamak takdim Ustaz kata apa? Solat di awal solat waktu yang pertama, zuhur dan maghrib, zuhur dan asar, solat pada waktu zuhur. Jadinya kamu himpun solat asar tu walaupun tak masuk waktu asar sebab tu dia dinamakan solat jamak. Sebab tu ada syarat-syarat 8 syarat tadi tu. Nak solat jamak yang qasar ni kena memenuhi 8 syarat dulu. Salah satu dia mestilah perjalanan kamu tu melebihi daripada 89 km ataupun 2 marhalah. Tutup mic Sophia. Okey. Tengok contoh lafaz niat solat jamak takdim dan qasar. Solat zuhur, solat fardu zuhur dengan asar, qasar dan jamak dalam waktu zuhur. Maksud dia jamak takdim zuhur lah. Jamak takdim, maksud dia kata jamak takdim ni solat pada waktu zuhur himpun sekali dengan asar dan qasar kamu pendekkan dia rakaat tu. Contoh usalli fardhu zuhri, usalli fardhu zuhri, kamu sembahyang waktu zuhur lah ni, rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Macam mana? Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat dihimpunkan. Bila mana kata qasran ni maksud dia dipendekkan lah 2 rakaat. Rakaat ni 2 rakaat dihimpunkan majmu'an kepada solat zuhur tu solat asar kerana Allah Ta'ala. Yang ni lah kamu sembahyang solat jamak takdim, kamu sembahyang kamu himpun solat asar pada waktu zuhur, kamu sembahyang hanya 4 rakaat total ataupun jumlah dia 4 rakaat saja. Sebab apa? Kamu boleh qasar sekali. Sebab tu yang ni adalah dinamakan sebagai rukhsah ataupun kemudahan dalam agama kita. Orang Islam kita lah. Usalli fardhu zuhri. Ini kena hafal ni, memang kena hafal. Usalli fardhu zuhri rakaatain ni. Sahaja aku solat fardhu zuhur 2 rakaat dihimpunkan kepadanya solat asar kerana Allah Taala. Lepas tu kamu angkatlah takbir. Angkat takbir, kamu sembahyang rakaat pertama macam biasa. Lepas tu rakaat kedua kamu duduk tahiyat akhir tu. Lepas kamu duduk tahiyat akhir tu kamu bagi salam lah. Betul. Lepas tu kamu terus bangun dan kamu baca pula niat ni. Usalli fardhul asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat dihimpunkan kepada zuhur kerana Allah Ta'ala. Nampak? Yang ni adalah kita punya kemudahan dalam agama Islam kita. Memudahkan kita. Nak kata apa? Islam ni walau macam mana payah sekalipun perjalanan dia, kena juga sembahyang. Sebab tu ada rukhsah. Kalau kita nak mengaji lagi bab solat ni, solat khauf pun ada. Solat iaitu solat dalam keadaan takut ataupun solat dalam keadaan berjaga-jaga. Kiranya boleh tengok kiri kanan, boleh macam-macam. Lagi apa ni? Solat pegang bayi pun ada. Raja pastikan bayi tak bernajis lah. Solat pegang Al-Quran pun ada. Tapi tak digalakkan tu. Jadi solat sunat lah. Solat wajib tak perlu. Tak boleh. Itu adalah contoh-contoh yang kata solat ni terlampau banyak. Yang kata pentingnya solat ni dalam Islam. Sebab tu kita tengok as-solatu imaduddin. Solat tu apa? Solat tu imaduddin, tiang agama. Kita ibaratkan sebagai solat ni tiang. Kalau kamu cuba bayangkan sebuah rumah, kalau nampak tiang, rumah tu mesti ada tiang kan? Baru boleh kukuh ataupun baru boleh ada rumah tu, betul tak? Bila mana tiang tak ada, maka akan runtuhlah agama tu. Yang tu adalah dimasukkan dengan sebagai imaduddin, tiang. Diibaratkan sebagai tiang solat. Solat ni, apa-apa solat ni kena diutamakan. Kamu kamu sekarang dah darjah 4, sekarang dalam darjah 5 dah, memang kena solat dah. Tak kisah lelaki ke perempuan, wajib kena solat dah kamu. Untuk sebagai apa? Nak membuktikan kita ni apa? Hamba yang bersyukurlah. Solat ni untuk kita ni, solat ni apa? Hubungan kita antara hubungan kita dengan pencipta kita, dengan hubungan kita dengan Allah. Dengan melalui solat lah salah satu dia. Sebab tu solat ni amat penting.
dalam kehidupan seharian kita. Tak kisahlah solat apa pun. Tambah-tambah lagi solat fardu ni lah. Yang ni adalah contoh. Nama pelik-pelik lah. Contoh yang kedua, solat fardu maghrib dengan isyak qasar jamak. Solat kamu jamak takdim maghrib dan isyak dan apa? Kamu jamak takdim ataupun kamu jamak di awal waktu, jamak di waktu solat yang pertama, kamu himpun maghrib dan isyak. Ingat, maghrib tak boleh jamak, tak boleh qasar jamak boleh. Jadinya contoh macam mana? Usalli fardhu maghribi 3 raka'atin. Kamu tak boleh buat qasran kat belakang ni. Sebab syarat nak qasar kena ada rakaat tu 4. Maghrib 3 jadinya tak cukup. Jadinya kamu kena sembahyang 3 rakaat juga. Usalli fardhu maghribi 3 raka'atin majmu'an ilaihi al-'isya'u lillahi ta'ala. Sahaja aku solat maghrib, fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepadanya solat isyak kerana Allah Ta'ala. Lepas kamu semayang je semayang maghrib ni, kamu okey dah 3 rakaat kamu semayang maghrib macam biasa. Lepas tu kamu berdiri balik, kamu solat fardu isyak terus. Dengan niat macam mana? Usalli fardul isya'i rak'ataini qasran. Isyak boleh qasran sebab apa? 4 rakaat. Waktu asal dia 4 rakaat kan. Bila mana solat 4 rakaat, boleh diqasarkan ataupun boleh dipendekkan solat tu. Jadinya kamu semayang waktu jamak takhir ni hanya 5 sahaja rakaat. Sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat dihimpunkan. 2 rakaat ni mesti ada qasran lah. Dihimpunkan kepada maghrib kerana Allah Ta'ala. Yang ni adalah contoh jamak niat, lafaz niat jamak takdim dan qasar. Ingat jamak takdim ni apa? Solat di waktu solat yang pertama, iaitu solat zuhur. Ingat, jamak takdim je zuhur maghrib. Zuhur maghrib, 2 tu sahaja. Zuhur dan maghrib. Jadinya kamu kena himpun asar tu kepada zuhur, kamu kena himpunkan isyak itu kepada waktu maghrib. Yang tu adalah contoh lafaz niat takdim dan qasar. Kita tengok lafaz niat takhir pula macam mana. Pertama, niat jamak takhir ni sembahyang fardu pada waktu solat yang kedua. Ingat, tadi jamak takdim waktu dia zuhur dengan maghrib. Jadinya jamak takhir terbaliklah. Asar dan isyak. Kamu sembahyang pada waktu asar dan isyak lah. Himpun contoh asar, kamu himpun zuhur pada waktu asar. Yang tu ialah jamak takhir. Isyak dan maghrib, kamu terlepas waktu maghrib, kamu himpun maghrib kamu tu pada waktu isyak. Yang tu jadi masuk jamak takhir. Contoh lafaz ni ada salli fardul asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri lillahi ta'ala. Kamu semayang fardu asar, waktu asar lah ni sebab jamak takhir kan. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat dihimpunkan kepadanya fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Itu adalah contoh lafaz niat jamak takhir. Dan qasar sekali lah 2 rakaat. Ingat, zuhur dan maghrib, zuhur dan asar, dua-dua boleh qasar tu pun pendek. Sebab dua-dua 4 rakaat waktu asar kan. Jadinya 2 tolak 2, 4 tolak 2 boleh jadi buat 2 rakaat. Lepas tu lepas kamu habis apa? Apa? Tengok apa lagi. Dia WhatsApp. Awak kalau awak tak tengok dia, awak tumpu kat ustaz, awak takkan perasan dia. Betul. 3 salah. Okey, sambung. Jangan tu, sebab tu ustaz, kalau awak tumpu dekat depan ni, awak takkan tumpu dekat chat, betul tak? Kalau awak tumpu kat chat, maksud dia awak tak tengok kat depan. Awak perhatian dekat chat. Lepas tu siapa salah? Abdul Aziz ke awak yang salah? Kan dekat chat kan boleh mute. Macam mana nak mute? Biarlah. Nanti ustaz post je hantar kat parent awak, kata awak main dalam chat. Sebab tu ustaz tak mute. Dia kata, siapa yang ni? Okey, seterusnya. Usalli fard, lepas kamu habis sembahyang waktu asar, waktu asar ni lah. Usalli fardhu zuhri, kamu bangun tu sembahyang solat zuhur pada waktu asar. Lepas tu kamu khasran rak'ataini majmu'an ila al-asri lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar dihimpunkan 2 rakaat
dihimpunkan kepada asar kerana Allah Ta'ala. Yang tu adalah contoh jamak takhir dan qasar pada waktu asar. Ingat takhir waktu asar je. Okey, kita tengok contoh pula. Jamak takhir pada waktu isyak. Jadinya jamak takhir dan qasar pada waktu isyak macam mana? Kamu sembahyang isyak dan maghrib pada waktu isyak. Yang tu dah jamak takhir. Contoh, lepas kamu dah terlepas waktu maghrib tu, kamu jamak takhir. Kamu himpun pula. Apa? Dengan niat usalli fardul isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribu lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardul isya' 2 rakaat dihimpunkan kepadanya fardu maghrib kerana Allah Ta'ala. Lepas kamu dah habis sembahyang waktu isya' 2 rakaat ni, lepas tu kamu bagi saran tu kamu berdiri terus, kamu niat pula usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ila al-isya'i lillahi ta'ala. Maksud dia sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepada isyak kerana Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Kamu tak boleh sembahyang maghrib. Maksud dia apa? Kamu tak boleh pendekkan waktu maghrib kepada 2 rakaat. Sebab apa? Waktu maghrib hanya tak boleh dibuat qasar ataupun tak boleh dipendekkan. Ingat, qasar dibolehkan pendekkan pada tiga waktu saja. Zuhur, maghrib, zuhur, asar dan isyak saja. Itu adalah contoh. Yang ni kamu kena hafal nanti Ustaz suruh tulis, tak apa. Kita tengok yang terakhir. Hikmah solat jamak ataupun kenapa kata kelebihan lah. Kelebihan ataupun kenapa perlu kita buat solat jamak. Macam itulah maksud dia hikmah. Memberi kemudahan kepada orang Islam menunaikan solat. Ini adalah hikmah dia. Tak kisahlah keadaan kamu macam mana pun, mesti kamu kena solat. Walaupun solat tu jamak, qasar, kamu kena buat. Yang tujuh, menunjukkan agama Islam itu mudah. Ini panggil rukhsah, kemudahan dari Islam. Yang terakhir, mengingatkan orang Islam supaya sentiasa bersyukurlah dalam melakukan ibadat. Yang itu adalah hikmah kita kenapa solat jamak. Hikmah lah. Jadi kalau nak tambah lagi boleh, nak menunjukkan bahawa pentingnya agama, pentingnya solat itu dalam agama kita. Kalau kita nak tambah hikmah ni lah. Menunjukkan kata pentingnya solat, ibadah solat itu dalam kehidupan seharian kita. Nak kata solat tu adalah penting. Setiap perbuatan akan dikira sebagai perbuatan yang baik lah kita katakan. Nampak? Wallah, lepas tu jadinya habislah kita punya mata pelajaran fiqh kita. Nampak ni yang terakhir. Solat jamak juga boleh dilakukan oleh doktor yang melakukan pembedahan yang panjang dan pengawal keselamatan yang sedang bertugas mengikut syarat-syarat tertentu. Contohnya ni nanti kamu doktor ke apa kan. Ingat jamak ni boleh tapi ingat bukan qasar jamak saja boleh. Jamak contoh doktor tu dia bedah pesakit pada pukul 7.30 pukul 6.30 petang kan. Contoh 6.30 petang. Jadinya kan sampai pukul 10 lagi tak habis lagi bedah. Contoh pukul 10 tak habis lagi bedah mayat, bedah pesakit tu lah. Jadinya dia tertinggal solat maghrib, betul tak? Jadi boleh jamak atas dia. Ada syarat dia ketat juga. Tapi tak apa, sekadar pemberitahuan saja. Jadinya doktor tu boleh niat jamak tanpa qasar. Nak qasar kena jamak boleh, tapi ada sebab lah kita panggil ni kan. Jamak sebab dia doktor, dia bedah pesakit tu sebab dia melibatkan nyawa. Jadinya sebab tu kalau nak jamak dalam solat fardu ni perlu kita katakan perlu syarat ataupun perlu benda yang kuat ataupun bukti yang kukuh. Contoh macam kes doktor ni lah. Kalau dia berhenti maka nyawa pesakit tadi mungkin akan mati lah. Kita kata akan risiko kepada pesakit. Jadi dia teruskan pembedahan dia. Bolehlah jamak. Jadinya dia tertinggal waktu maghrib. Lepas tu dia boleh jamak pada waktu isyak. Yang tu untuk doktor lah. Tapi dengan syarat contoh maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Dia tak boleh qasar, dia tak boleh pendekkan isyak tu. Dia kena sembahyang maghrib isyak 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Dia tak boleh qasar.
Itu contoh syarat bagi doktor lah, tak kisahlah pengawal keselamatan, contoh macam tentera kan, kadang-kadang dia berkawal kawal dalam sempadan tu kan, jadinya dia tak boleh tinggal dia punya tempat jaga tu, jadinya dia boleh jamak. Tapi ada syarat-syarat tertentu lah. Syarat dia ketat, saya beritahu. Itu adalah pembelajaran kita dalam syarat jamak takdim, syarat jamak dan qasar. Ustaz nak kamu tulis buku ni, dalam buku tulis kamu, buku tulis fiqh, kamu tulis ni. Kamu tulis, Ustaz suruh tulis lagi. Pengertian jamak takdim dan jamak takhir. Hello? Ustaz suruh tulis lagi. Hello? Semua seorang. Okay, Ustaz dah suruh tulis ke? Jamak takdim dan qasar takhir ni Ustaz dah suruh tulis dalam buku teks, buku tulis kamu. Saya sudah pernah lah. Ustaz rasa pun dah pernah. Tak apa. Jadinya kamu tulis ni je. Belum ke dah? Dah. Dah. Ustaz rasa pun dah. Mana? Tak apa, yang ni confirm belum lagi. Ustaz nak kamu tulis ni je. Lafaz niat solat jamak takdim. Ni jamak takdim Zuhur, jamak 2 ni. Muka surat 59. Kamu tulis semua jamak takdim. Tak banyak pun, nampak je banyak tapi tak banyak. Patutnya yang ni muka surat 59 dan 60. Banyak sangat ke? 59 jadilah. 60 nanti kita buat pula. Muka surat 59. Jamak takdim. Niat ni. Kamu tulis semua dalam buku tulis kamu. Sambil tulis tu kamu baca. Boleh? Boleh ke? Ingat latihan muka surat 59. Wallahu a'lamu bisawab. Boleh. Okey, baca doa belajar bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka wa ala Makin kurang. Zakwan, Auni, Ustaz ambil kehadiran yang ni je hajati wala sini amin ya rabbal alamin. Allahu a'lamu. Terima kasih.